Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Sarawak merupakan sebuah negeri yang mengekalkan kestabilan perpaduan kaum dan agama serta menolak sebarang isu perkauman. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg berkata, negeri ini amat bertuah kerana masyarakat di sini mempunyai pelbagai budaya, latar belakang dan kepercayaan agama tetapi masih dapat hidup dalam sesebuah komuniti secara harmoni. That is something which is very valuable to us. Irrespective of our religious background or racial background, we live in harmony. Beliau berucap demikian dalam majlis pembukaan rasmi Kampung Budaya Bidayuh, Gawai, Bandi, Redeems dan sambutan ulang tahun ke-25 di Redeems Center Kampung Apar Singai, Bau pada Sabtu. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua penduduk di situ atas sokongan yang diberikan semasa pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang lepas. Jelasnya, sokongan itu membuktikan bahawa rakyat Sarawak sentiasa memberikan komitmen yang jitu untuk kestabilan dan pembangunan yang pesat buat negeri ini. We are able to establish what we have today. I must thank you for giving support in the last state election. And with this support, we can focus to develop our state. Now people are coming over here to see our policy, our new policy, our new economy, production of hydrogen, carbon storage. This is all new. And Sarawak want to protect our environment. Tambahnya, Sarawak kini membangun berdasarkan kepada dasar-dasar baharu yang diwujudkan untuk meningkatkan lagi sektor ekonomi yang mampan. Dalam pada itu, beliau menyatakan bahawa Redeem Center adalah tonggak utama bagi pembangunan sesebuah komuniti. Pada majlis itu, 3 acara telah disempurnakan oleh Premier Sarawak iaitu perasmian pembukaan Kampung Budaya Bidayuh BCV, Gawai Bani Redeems serta pelancaran buku tahun Redeems yang memaparkan perjalanannya dalam pembangunan komuniti selama 25 tahun. Laporan seterusnya, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Taya telah mengadakan lawatan kerja untuk meninjau sendiri keadaan beberapa projek yang telah siap dan yang sedang dilaksanakan sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Kakus pada Jumaat. Beliau memulakan lawatan ke projek bina baru Jalan Kubur Komuniti Sungai Mumput di bawah peruntukan Projek Transformasi Luar Bandar RTP tahun 2022 yang merangkumi skop pembinaan jalan sepanjang 31 km dari jalan utama termasuk pembinaan jambatan besi dan kulvert. Pada lawatan tersebut turut diadakan penyerahan dokumen projek kepada pihak kontraktor untuk pelaksanaannya mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus itu kemudiannya melawat ke tapak projek RTP 2023 iaitu projek merata tapak rumah panjang baharu Rumah Thomas Jalai, Jalan Sangan Merit yang telah siap. Selain projek RTP, Datuk John Siki turut berkesempatan melawat ke salah satu projek di bawah peruntukan dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsensi Hutan LKW KKH yang telah siap iaitu projek menaik taraf Jalan Rumah Jelia, Lubuk Mengeris Anap. Sementara itu, Datuk John Siki menyeru kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK agar memanfaatkan peruntukan projek Kecelo Bandar MRP dengan sebaiknya. Beliau memberitahu peruntukan tersebut diharapkan akan digunakan untuk melaksanakan aktiviti pembangunan di rumah panjang masing-masing. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan MRP Dun Kakus dan insentif pelajar cemerlang di Pusat Khidmat Dun Kakus Tatau pada Jumaat. Pada majlis tersebut, Adun Kakus itu telah menyempurnakan penyerahan cek MRP berjumlah RM81,000 kepada 4 JKKK. Datuk John Siki turut menyerahkan insentif pelajaran kepada 8 pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda. Dalam pada itu, tegasnya para pelajar harus bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu kerana pendidikan merupakan platform untuk menjamin masa depan yang lebih cerah. Katanya lagi, pihak kerajaan turut menyediakan pinjaman dan beasiswa termasuk daripada Yayasan Sarawak dan juga Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi membantu mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi.
Berita selanjutnya, Sarawak merupakan wilayah yang kuat dari segi politik dan perkhidmatan awam kerana terbentuknya kerjasama yang mantap dan efisien di antara penjawat awam dengan kepimpinan politik. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata kerjasama tersebut harus dikekalkan agar kekuatan itu dapat merealisasikan visi Sarawak mencapai kemajuan menjelang 2030. Menurutnya, prinsip 3R iaitu revisit, rethink dan recharge yang sentiasa beliau tekankan kepada penjawat awam untuk dijadikan sebagai pegangan mampu meningkatkan imej anggota perkhidmatan awam di mata masyarakat dan dunia. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan semua sebab anda telah pun bekerja keras sama ada daripada Jabatan Kerajaan Negeri ataupun daripada Jabatan Persekutuan. Alhamdulillah kita nampak bahawa projek-projek pun dapat kita laksanakan dengan baik dan telah dapat kita deliver kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Memang saya mengaku bahawa ada kelemahan sana sini, tapi dari semasa ke semasa saya nampak bahawa komitmen yang ditunjukkan oleh anggota perkhidmatan awam, oleh anda semua, memang saya percaya telah pun memberi satu imej yang sangat baik kepada anda semua. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Apresiasi Penjawat Awam di Sri Aman pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan semua anggota perkhidmatan awam untuk menerapkan semangat bekerja dalam satu pasukan dan sentiasa menjadikan komunikasi sebagai elemen penting dalam organisasi. Kepimpinan politik tidak dapat bekerja kalau tak ada sokongan daripada anggota perkhidmatan awam. Kita anggota perkhidmatan awam pun tak dapat nak bekerja secara bersendirian kalau tak ada sokongan daripada anggota kepimpinan politik kita. Sebab itu kita harus bekerja sebagai satu pasukan. Bila saya bercakap tentang kerja semangat berpasukan, saya harap jangan ada individu ataupun pegawai yang bersikap besar kepala ataupun ego. Tak ada agensi yang mengatakan mereka lebih berkuasa daripada agensi lain. No such thing as that. And saya selalu ingatkan kepada anggota-anggota perkhidmatan awam, ketua-ketua jabatan di Kuching, jangan hanya harap dengan pen pushing, maksudnya minit. Misalnya pegawai daripada Jabatan Tanah dan Survey minit kepada pegawai Jebab, sila minta mohon silakan. So hantar surat, diam saja, tak tahu. Seolah-olah mereka si berjaku. Apa salah kalau kita tulis surat? Memang betul tulis surat sebagainya, tapi apa salah kita call, tanya apa perkembangan itu dan sebagainya. Ini yang selalu saya tekankan kepada ketua-ketua jabatan. Communicate and communicate. Terdahulu, Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor memberitahu majlis apresiasi itu diadakan sebagai manifestasi penghargaan kepada seluruh anggota perkhidmatan awam, agensi termasuk jabatan sama ada yang masih berkhidmat ataupun sudah bersara di kawasan Lingga, Sri Aman, Pusa dan Betong. Tanpa kerja keras dan kerjasama semua anggota, maka misi merealisasikan pembangunan, kesejahteraan dan keselamatan sesebuah kawasan tidak akan tercapai. Justru itu, dengan rendah diri, saya memohon semua anggota penjawat awam di semua jabatan dan agensi sama ada di peringkat state ataupun federal untuk memberi kerjasama yang baik serta komitmen yang tinggi bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan Dut Endor Paningga dan juga P201 Batang Rupa. Dalam semua aspek termasuklah menangani masalah projek sakit, pembersihan salinan perpaitan, subsidi bekalan elektrik dan air, tebatan banjir, pembaikan infrastruktur, keperluan bantuan kebajikan, pendidikan, subsidi pertanian, bantuan rumah PPRT, dah beratus dah aku nerima, bantuan rumah spektra, skim pembesaran kampung, tuntutan pampasan LCR dan banyak lagi. Dalam kesempatan itu, beliau juga mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada petugas Barisan Hadapan, Keselamatan Residen, pejabat daerah serta agensi kerajaan yang telah bekerja keras menangani isu banjir dan tanah runtuh di seluruh kawasan Dun Lingga sepanjang tahun 2022. Tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar kerana perubahan iklim yang drastik telah menyebabkan banjir yang luar biasa berlaku di tempat yang tidak pernah mengalami banjir sebelum ini. Si pernah banjir pun pandai banjir. Orang tua madah airnya dah tinggi daripada darat.
Diharap dengan perancangan projek tebatan banjir yang diluluskan oleh Sri Aman Development Agency SADA dan Betong Division Development Agency BDDA dapat mengurangkan isu banjir di seluruh kawasan yang terlibat. Berita diteruskan dengan Sarawak berhak mendapat 1/3 daripada bajet negara jika diiktiraf sebagai salah satu daripada 3 wilayah yang membentuk Malaysia. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerard Runtab Jabu. Katanya Sarawak memerlukan bajet yang lebih besar berbanding negeri lain. To differentiate between kerajaan negeri dan persekutuan ataupun yang lain, kita sebagai satu wilayah recognize di dalam perlembagaan tadi yang telah dipindah dan kita jadikan satu kerajaan wilayah yang membentuk Malaysia. It might not mean still the same in sense apa tu, tapi kita sebagai rakyat Sarawak must be proud. Kita mesti bangga dan kita telah satu daripada perjuangan mengambil balik hak-hak kita dalam perjanjian Malaysia telah dapat kita usahakan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Forum Kepimpinan The Sarawak Initiative TSI bertajuk Borneo Youth Agents of Change in a New Malaysia yang diadakan di Kuching pada Sabtu. Jelasnya lagi, ia kini terpulang kepada Kerajaan Persekutuan, Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengembalikan hak Sarawak yang lain termasuk bidang pendidikan dan penjagaan kesihatan. Dan yang lebih lagi is now up to kerajaan sekarang dipimpin oleh Perdana Menteri baru Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan hak-hak yang kita tuntut lagi kembali kepada kita di Sarawak, termasuk education dan juga healthcare. Ini perlu kerana kita kita telah lama dibidas dan tidak diberi peruntukan yang cukup. So something that we need, pandangan kita satu wilayah, we need a lot more. Imagine kalau bajet kita macam kasih di Selangor, it's not fair. Sarawak is as big as Semenanjung Malaysia. I think you have to understand that. Ini kita nak kembalikan dan untuk mendapatkan lebih lagi peruntukan daripada. Kalau kita menjadi wilayah, kalau kita ada 3 wilayah, at least we have 1/3 ada bajet lah. Setuju tak? So this is what we want. So itu dari segi differentiation bagi negeri dan juga sebagai satu wilayah, kita patut dipertimbangkan dan diberi dengan lebih banyak lagi peruntukan terutamanya dan juga tumpuan kepada usaha-usaha dan polisi kita sebagai satu wilayah yang membentuk Malaysia. Manakala para peniaga di Sarawak menyambut baik rancangan Kerajaan Sarawak untuk mempertimbangkan pembelian satu lagi dos vaksin baru COVID-19. Menerusi temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama peniaga di sekitar Kuching, rata-rata mereka melihat rancangan itu sebagai usaha dan keprihatinan kerajaan untuk mengekang penularan wabak berkenaan serta melindungi rakyat di negeri ini. Sebagai golongan yang bergantung dengan perniagaan sebagai sumber rezeki, para peniaga tidak mahu kesan wabak COVID-19 kembali menjejaskan perniagaan seperti yang berlaku sebelum ini. Kami sebagai peniaga setuju dengan apapun rancangan kerajaan sebab kami fikir masa mula-mula dulu bila kita mengikut apa yang kerajaan mahu, ia akan meningkatkan perjalanan kita, meningkatkan terutamanya kami orang sebagai peniaga. So untuk kita, bagi kami setuju sebab ia untuk kebaikan kita juga, untuk kesihatan kita juga apa semua. Bila kita sihat, kita dapat pula apa semua benda dengan normal kali. So kami rasa benda yang kerajaan tu mesti fikir apa yang terbaik untuk kita. So apa yang terbaik kita ikutlah. Mungkin ada golongan yang setuju sebab dia dah lalui macam-macam dah berapa kali vaksin dah. Tak bagi danya cukuplah vaksin yang ada gitu. Tapi ada juga golongan yang setuju. Mungkin macam peniaga, yang traveller, bisnes yang businessman yang traveller semua. Mungkin hanya perlu ya. Golongan yang perlu mungkin orang tua kan. Ini ada baiknya, ada buruk juga. Tapi menangga dari segi kebaikannya. Yalah, untuk mencegahlah daripada penyakit yang menular balik. Kami setujulah sebab vaksin baru dapat mengekang penularan COVID, bagi orang peniaga dan usahawan dapat berjualan macam biasa lah. Untuk pengunjung dapat singgah stol-stol ramai orang di Kuching tu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, salam UKAS.